Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Masalah, Lili Osman, Fatimah Syamsuddin, Farid Nisbah, Muhammad Izzuddin, Aisyah Ruslan, Jari Ahmad, Fatin Ami. Dah terima hadiah ke Fatin Ami? Dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kupasan malam ni akan bawakan kepada kita tentang kehebatan mukjizat yang ada pada Al-Quran Karim. Bagaimana pentingnya untuk kita meneliti ayat-ayat indah ini bila Allah menceritakan tentang mukjizat kejadian kulit. Kulit manusia ni tuan-tuan yang Allah bawakan kepada kita bila menggambarkan tentang azab yang dikenakan kepada si kafir, si musyrik, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dan kita belajar dari sudut sains ni tuan-tuan, saya pun tak kerti nak sebut epidemis dengan demis. Nanti saya akan kaitkan bagaimana hebatnya ayat Allah SWT menceritakan perkara ni untuk kita faham. Dan juga kejadian manusia di akhirat nanti dalam neraka akan dibesarkan struktur tubuh mereka seperti yang kita belajar dalam hadis situ naziraan. Tinggi manusia di akhirat nanti 60 hasta. 60 hasta tu berapa panjang tuan-tuan? Lebih kurang 30 meter. Itu mereka jumpa jubah Nabi Adam dekat Jeddah. Tuan-tuan tahu? Tak tahu. Tak tahu, saya nak cerita nanti tuan-tuan, jangan miss. Dalam kuliah ni saya nak cerita pada tuan-tuan bagaimana mereka buat jubah, mereka jumpa jubah saiz Nabi Adam AS yang mereka gantung di Jeddah. Tingginya 30 meter. Panjangnya 30 meter tuan-tuan. Ni sesuai dengan hadis Nabi yang saya akan cerita kepada tuan-tuan, bahawa di akhirat nanti manusia diseksa oleh Allah SWT dan kejadian mereka besar. Kenapa besar? Nanti saya nak kaitkan dengan ayat yang akan menjadi fokus kita pada malam yang mulia ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, mari sama kita mendengar firman Allah SWT. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan ketinggalan. Bukalah jilid yang ketiga, muka surat 133. Kami sedang mengadakan kempen bulan Maulid Nabi SAW ini. Bagi mereka yang memiliki tafsir Munir pre-order, mereka akan dapat hadiah sebuah ensiklopedia nama-nama anak yang sangat penting untuk dimiliki. Yang menjadi penyuluh kepada ibu bapa adalah memilih nama anak, mengelakkan daripada berlaku kesilapan dalam pilihan nama anak. Yang ketiga, kelebihannya kerana dalam juga menulis nama itu dengan tulisan Arab dan juga Jawi yang betul. Kerana banyak orang silap tulis dari sudut tulisan Jawi nama mereka, ya. Yang keempat, kelebihan yang ada di sini adalah sendarai gabungan nama. Kan orang Melayu suka nama bercantum. Huda Insyirah, Abdul Rahman Sa'di, contoh tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Jadi nama-nama murakab ini apa kaitannya yang digunakan oleh para ulama di sudut nama. Jangan silap nama, ya. Apa ada dengan nama mereka kata. Tapi seorang ulama mengatakan bahawa ketika seorang itu beritahu kepadanya kelahiran anak, anaknya selalu mati. Pertama mati, kedua mati, ketiga mati. Akhirnya orang itu berjumpa dengan orang alim. Orang alim yang merupakan tabi'i itu menasihatkan anak itu, orang itu supaya menamakan anaknya dengan nama Yahya. Yahya ni mengambil sempena Nabi Yahya AS. Maka panjanglah umur budak itu sehinggalah dia meningkat dewasa dan beri zuriat kepada ayah ibunya, keturunan. Jadi apa ada dengan nama? Mana boleh tak ada apa-apa dengan nama? Mesti ada apa-apa dengan nama, tuan-tuan, ya. Dan nama juga mencerminkan personality. Kerana kita baca dalam hadis ketika Allah Taala mewahyukan kepada dua orang nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa, keduanya merupakan sepupu. Tapi ada perkara yang Nabi Yahya layak sampaikan, bukan Nabi Isa. Kerana Nabi Yahya mewarisi sifat basam. Basam ni maknanya smiley, suka senyum. Tapi Nabi Isa itu sifatnya abus. Abus ini maknanya rupanya sentiasa sedih. Adalah kaitan dengan psikologi kelahiran masing-masing, tuan-tuan, ya. Jadi nama jangan silap beri. Bukan asal kata nama Isa itu tak elok, bukan. Tapi Yahya lebih ceria berbandingan Isa. Justru Allah mewahyukan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Yahya AS agar menyampaikan perkara tentu kepada Bani Israel. Perkara ni kena engkau sampaikan, wahai Yahya, bukan sepupu Isa itu, walaupun dia Nabi Ulul Azmi. Tapi kelayakan untuk menyampaikan ada pada Yahya sahaja dalam bab tertentu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi siapa kata nama tidak penting? Tapi jangan ambil nama saya pula, Zahazan. Tak boleh bagi syafaat ke akhirat, tuan-tuan. Bagi nama para sahabat yang merupakan ahli-ahli syurga, ya. Turut disebut di sini tentang informasi berkaitan dengan nama-nama penting itu. Tuan-tuan dapat buku ni bertuah lah, tuan-tuan. Nanti kita boleh tulis kat awal ni, hadiah untuk anak ke, untuk cucu, ya. Ayah berikan untuk engkau buku ni. Ada kat awal ni tulislah, tuan-tuan, cantik.
Jadi buku ni kita adakan satu gift hadiah kepada yang dapat anak, dan dia memiliki lebih daripada 3,500 entry. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir ni akan dapat hadiah nisab kepada nama anak sebagai satu galakan dari kami, satu rumah, satu tafsir dan kempen yang sedang kita lakukan. Baik ya, lihat ayat 56 dan 57 daripada surat Nisa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan ganti kulit yang lain, maka supaya mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat teduh, tempat yang teduh lagi nyaman. Muslim-muslimat hati dan dikasihkan. Kita tinjau sikit aspek balaghah, nahwu, saraf yang dikemukakan dalam tafsir yang istimewa. Inilah kelainan yang ada pada tafsir Munir. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita terus dapat applykan pengetahuan bahasa Arab kita dalam konteks ayat Al-Quran. Ini namanya mempelajari bahasa Arab menerusi jendela Al-Quran. Indah kan tuan-tuan? Jadi kita belajar dan terus amalkan terus. Kita amali terus daripada kitab tafsir yang menarik ini. Jadi perkataan Khalidin posisinya sebagai hal daripada dhamir yang ada dalam kalimat sanudkhiluhum yang dibaca dengan nasab. Ini bicara tentang i'rab tuan-tuan ya. Kemudian abadan. Abadan ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan zaraf. Zaraf yang berarti merujuk kepada masa. Kalau kita belajar dalam negara Arab, kita minta pada profesor, Prof, tolonglah luluskan saya ni pelajar ajam, tak faham bahasa Arab. Dia kata pada la, dia kata pada kita, la, dia takkan bagi syafaat untuk kenaikan markah dalam PXK akhir. Ni nak graduate ni tuan-tuan. Macam pernah dengar pengalaman ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang orang belajar bahasa Arab ni lawak juga bahasa-bahasanya. Baik. Esok datang jumpa lagi, Ustaz semua ni profesor, Prof, tolonglah luluskan saya. Dia akan jawab, kala tu maknanya tak ada can bagimu. Kita pun buat muka tebal, datang lagi hari ketiga, Prof, tolonglah Prof, kalau tak lulus ni saya kena repeat subjek ni, tak boleh balik dia kawan-kawan balik. Kawan-kawan balik semua, JPA beasiswa pun dah habis, saya kena tangguh lagi satu semester, kena tunggu. Maka dia jawab, abadan tu maknanya tuan-tuan, ahlan wa sahlan wa jalan lah, jangan nak minta lagi, memang takkan bagi pun. Itu konteks bahasa Arab. Jadi abadan ini merupakan zaraf yang merujuk kepada selama-lamanya tuan-tuan. Jadi Allah menggambarkan lahu fiha azwaj, bagi mereka memiliki, ni dari sudut bahasa Arab, ini dipanggil sebagai mubtada' muakhar, ni yang kita belajar bagi merujuk kepada satu penekanan yang diberikan kepada ahli syurga, lahum fiha azwaj. Kalau kerana mubtada' ni dia kena ma'rifah. Ini konteks bahasa Arab lah tuan-tuan, ni rugi tak belajar bahasa Arab. Kemudian yang dapat kita lihat dalam konteks balaghah pula dikemukakan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili almarhum, amanu dan juga kafaru. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tibaq. Tibaq ni maknanya perlawanan, seperti antonim. Adapun dua kata pada kalimat dhillan dhalila, ia merupakan persamaan akar yang dipanggil sebagai jinas istiqaq. Ni untuk jinas istiqaq, iaitu dia sama perkataan dhillun dengan dhalil. Ya. Jadi dalam ayat liyadhuqul azab, ini pula merupakan satu pola isti'arah. Bagaimana pula seksa itu dirasakan, macam kita rasa sebagai contohnya air temikai. Macam mana pula azab tu dirasa macam rasa kat lidah. Ini satu bentuk isti'arah tuan-tuan ya. Ini kita belajar bahasa Arab. Dalam konteks semasa pun kita gunakan macam-macam bentuk isti'arah. Tutup pintu, nanti aircon keluar. Macam mana aircon nak keluar pula? Yang maksudnya udara sejuk itu keluar. Jadi ini bentuk isti'arah yang kita gunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu kita, majas dan sebagainya. Jadi zauq yang bererti rasa biasanya digunakan untuk lisan, tapi dalam konteks ini kita akan perhatikan tubuh badan yang merasainya. Jadi itu satu proses yang belajar bahasa Arab dalam bab balaghah namanya isti'arah. Baik.
Ayat ini kalau kita perhatikan punya kaitan dengan ayat yang lalu yang menceritakan tentang sikap kebejatan, penyimpangan, kejahatan golongan Yahudi yang ingkar dan degil. Dan telah kita bincangkan pada yang lalu bahawa orang-orang Yahudi ini cukup benci kepada Nabi SAW dan meluat tengok orang Islam. Dalam ayat yang lalu kita bincangkan, am yahsurun nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Inilah sifat orang-orang Yahudi yang menentang Nabi dan mendengki kepada Nabi di atas perutusan pemilihan nubuwah ataupun risalah, kenabian dan juga perutusan yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Usahakan yang dah jauh, kita tahu bahawa Bani Israel dan juga Bani Arab ini adalah mereka yang bersepupu, kerana Nabi Ismail bin Ibrahim AS adalah abang kepada Ishaq bin Ibrahim. Mereka adalah sepupu sebenarnya, tapi makin jauh gap itu di antara dua tribe tersebut, dua keluarga tersebut, makin penuh dengan kebencian. Macamlah di kalangan kita sekalipun, seperti yang saya gambarkan semalam, iri hati ataupun rasa hasad di kadang-kadang timbul. Betapa tidak bila melihat sepupu kita mungkin di kalangan yang berjaya, belajar tinggi dan kemudian mempunyai kerjaya yang hebat-hebat, tentu ada sedikit sebanyak rasa tidak senang pada sepupu. Itu biasa memang timbul dalam hati manusia, tak dapat dielakkan. Kalau hasad yang baik namanya envy itu tuan-tuan, itu ribtah. Mana kita melihat abang sepupu kita berjaya dengan cemerlang, belajar overseas, dapat beasiswa itu ini, balik jadi doktor pakar, kita ya Allah hebatnya dia, bagaimana dia berjaya, aku pun boleh berjaya macam dia. Ini patut ada, itu nama ribtah. Tapi kalau hasad seperti yang ada pada golongan Bani Israel ini, menjerumuskan mereka kepada berbagai bentuk kejahatan dan penganiayaan kepada orang Arab itu tuan-tuan. Jadi ayat yang lalu telah kita bincangkan bahawa golongan Yahudi ni ada yang menganggap fadlun yang diberikan Allah ini satu bererti nubuah dan juga risalah, itu kenabian dan putusan. Manakala dari sisi yang lain ditafsirkan juga oleh para ulama, dapat kita perhatikan dalam kitab-kitab mereka, Tafsir Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi juga membawakan kepada kita penceritaan bahawa Bani Israel ni mengatakan kepada orang Arab, wahai orang Arab, kamu kata Nabi mengajak kamu pada akhirat, tawaduk dan sebagainya, tapi kenapa bininya ramai? Maka Nabi pun diwahyukan oleh Allah dengan putusan Jibril untuk bertanya kepada Yahudi kembali, kamu bertanya kepada aku, kenapa aku dibenarkan kahwin ramai? Cuba kamu jawab kepada aku, berapa orang isteri kepada Nabi Sulaiman? Setengah orang Yahudi tidak menganggap Daud itu bapa kepada Nabi Sulaiman itu Nabi. Mereka mengatakan Daud ini adalah seorang King David. Jadi kalau tanya, Nabi Sulaiman itu berapa isterinya? 1000 orang tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Nabi Daud 100 orang isterinya. Pernah cerita-cerita dongengan yang dibawa dalam kitab Taurat bahawa Nabi Daud ini ingin kepada ketua tenteranya yang bernama Oreo itu untuk mati, terbunuh supaya dia dapat berkahwin dengan isteri kepada Oreo itu yang cantik jelita. Ini cerita dongeng yang dibawa. Kerana kalau kita baca kitab-kitab terdahulu, kitab Sawi ini penuh dengan cerita dongeng, cerita-cerita seksual tuan-tuan di mulia Allah. Amat mengaibkan. Allahu Akbar. Kalau Allah mempersembahkan kepada kita isu tentang perkahwinan, bagaimana kejadian anak dipersembahkan dalam bahasa kerangka yang sangat indah, berbeza daripada bahasa yang terdapat dalam Taurat, Injil, kerana dalamnya dicemari dengan berbagai bentuk penyelewengan. Ada orang bertanya kepada saya, tuan-tuan tak tahu kejahilan, jangan tuan-tuan jadi alasan kata dia tak ada tuan-tuan. Ni marah geram lah. Ada orang bertanya kepada saya, mana buktinya? Awak bacalah, jangan tanya saya. Jadi orang baca, jangan jadi orang mendengar saja. Ada orang yang cuba menyanggah fakta ini, baca, jadi orang baca. Kalau kita dengar ceramah Dr. Zakir Naik pun, kita akan dengar perkara ini dibincangkan. Hanya orang jahil yang malas membaca je tak jumpa tuan-tuan. Allahu Akbar. Zaman teknologi maklumat ini, kita buka switch telefon je, tengok, semak macam-macam perkara kita boleh jumpa. Macam-macam rujukan ada. Secara adil, secara penipuan, berat sebelah, semua kita boleh tapis sendiri. Kita ada akal. Allahu Akbar. Bukan marah ni, geram kan. Orang bertanya ni kerana malas membaca, jadi membaca. Saya tunjuk pada tuan-tuan, sengaja tunjuk kitab-kitab ni untuk tuan-tuan seronok dan terangsang untuk membaca. Diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Uda, ulama-ulama Islam, kemahuan dan kecintaan mereka untuk membaca itu kadang-kadang syahwatnya lebih tinggi daripada syahwat pada benda-benda lain. Kalangan ulama-ulama ini sampai syahwatnya seperti Imam Muslim, tuan-tuan, ulama hadis yang terkemuka itu. Dia pergi ke masjid dan bincang satu hadis, dia terlupa hadis itu. Dia menjadi sangat menyesal atas keterlupaannya itu. Maka dia balik ke rumah, dia semak semua kitab-kitab yang ada sampai tak sempat makan yang proper. Dia makan korma, makan, akhirnya menjelang kat subuh dia meninggal dunia tuan-tuan. Kerana mungkin dia kencing manis, gulanya terlalu tinggi.
maka dia tak jumpa satu masalah sampai mencengkam perasaan dia. Itu kualiti yang ada pada seorang pemimpin. Seorang bapa ke, seorang pemimpin politik lagilah kena baca, tuan-tuan. You stop reading, you stop leading. Dah ni saya ulas sebab saya marah je. Orang bukan mencabar saya, bukan, dia tidak mahu membaca. Maka dia mengatakan perkara ni tak ada. Tak ada pun kami jumpa. Tuan tak jumpa tu jangan kata tak ada. Tak jumpa tu kerana tak membaca, tuan-tuan. Allahu Akbar, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Bukan marah saja, nak ajak tuan-tuan untuk berfikir. Baik, dalam ayat yang mempunyai kaitan ini, ayat 67, ia merupakan satu gambaran tentang kesudahan orang yang kufur dan degil dan ingkar pada perintah Allah SWT. Jadi ayat ini mengatakan orang yang kafir kami terhadap ayat kami akan bakar mereka. Perkataan muslihim ini adalah perkataan daripada bakar. Maknanya macam kita buat barbecue lah, tuan-tuan, kat rumah bakar sampai enak untuk dimakan. Itu sebab dalam ayat ini bila menggambarkan saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Kalau orang belajar bahasa Arab perkataan nadaja yang tuju nuduj, ini berarti masak. Allah tak gunakan perkataan terbakar. Kalau terbakar kan ikut daripada sains. Saya pun sempat membaca, tanyalah kepada anak-anak yang minat sains ni, nak jadi doktor ni, tanya kepada mereka apa maksud kulit. Kau cuba ceritakan apa kulit ni. Kulit ni ada banyak layer kan, tuan-tuan. Satu dipanggil epidermis, satu dipanggil dermis. Kalau satu kulit itu terbakar, melecur sebagai contohnya, dia kena tahap pertama, kemudian dia ada nerve itu akan kirim signal pergi kepada saraf tunjang kita, lalu kata kepada otak kesakitan yang berlaku. Ini proses keterbakaran yang berlaku pada kulit. Lapisan atas ni, kemudian lapisan kedua, dan bila sampai ke lapisan ketiga berikutnya, dia akan damage dan akan terbakar dan hangus, dan pada waktu itu seseorang tidak akan merasa lagi apa kesakitan yang berlaku. Itu proses kebakaran yang boleh kita lihat, kita baca dalam kajian yang menunjukkan pada jenis skin manusia, kulit ini, nama-nama dan sebagainya. Itu sebab kata seorang pengkaji Al-Quran yang masyhur Yaman, Al-Imam Al-Syekh Abdul Majid Az-Zindani, menjelaskan ayat ini. Kalaulah seseorang itu mendakwa dia beriman kepada Nabi-Nabi terdahulu, maka kita tanya kepadanya, ada tak mukjizat Nabi engkau yang masih kekal? Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Ada tak mukjizat Nabi Isa lagi? Wa tubrihul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta biizni. Wa tunabbiukum bima tadakhirun fi buyutikum. Kamu Nabi Isa ni mengetahui apa yang terdapat dalam rumah orang. Orang sembunyi kamu dia tahu. Musim PKP ni kalau Nabi Isa ada, dia tahu apa benda kita simpan kat rumah. Kita pun dah tak ingat, kadang-kadang beli macam-macam makanan, simpan sana sini, lepas tu tak ingat, lepas tu expired tuan. Jadi Nabi Isa tahu itu mukjizat, tapi Nabi Isa punya semuanya sudah pun hilang. Ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi ayatin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala judulun yazinuhuna tulul itqi wal qidami, kata Hafiz Syauqi, kata Syauqi syairun Nail, seorang penyair terkemuka dari Mesir. Nabi-nabi datang bawa mukjizat, semuanya sudah pudar hilang, tak ada bukti lagi yang tinggal. Tapi engkau datang kepada kami wahai Rasulullah membawa mukjizat yang semakin hari dikaji, dibaca orang, makin menyerlahkan kebenaran kemujizatan yang ada padanya. Ayat itu kan 1400 tahun lalu, orang Arab tak kerti, tuan-tuan. Kalaulah Allah ceritakan dalam bentuk, wahai orang manusia sekalian, ketahuilah kamu semua bahawa kulit ini merupakan satu deria sensor yang paling sensitif sekali. Kalau ayat turun macam tu, orang Arab tak faham, tuan-tuan. Kerana mereka tak ada discovery sains yang boleh memahamkan mereka kepada aspek ini. Tapi sekarang baru menjelma kebenarannya bila Allah mengatakan orang-orang yang dibakar dan neraka ni, mereka akan hangus kulitnya, masak kulitnya. Ya, dan kata Imam Az-Zamakhsyari, betapa hebatnya Allah dalam kejadiannya Ayatul Kaun yang dapat kita lihat. Kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahawa Allah Ta'ala membenarkan kita untuk menggunakan api pada hari ini. Allah zallala lana an-nar, Allah zallala lana an-nar, Allah beri pada kita api untuk kita gunakan. Sebab dengan api itu, bila kita gunakan, setiap kali kita terkena minyak panas, melecur, terkena api, terbakar itu ini, kita teringat bahawa siksa Allah di akhirat itu jauh lebih bahaya, tuan-tuan. Hari ini mereka buat kajian sains bahawa permukaan matahari mencapai kepanasannya kira-kira 6,000 darjah Celsius. 6,000 tengoklah dalam sains. Jangan petikaikan benda yang saya sebut lah, tuan-tuan. Saya baru ni fakta-fakta saya baca. Ya, bukan saya marah, tapi kalau orang tak membaca ni tak syok lah. Dia mencabar kita sebab tak membaca. Baik. Dan sedangkan suhu di pusat matahari ini nilainya 15 juta darjah Celsius tau. 15 juta. Bayangkan, tuan-tuan, setiap batuan ataupun logam apapun kalau tempatkan dalam
dalam matahari ini akan lebur. Bayangkan, namun demikian, api yang dinyalakan di akhirat itu 70 kali ganda daripada api yang kita lihat kat dunia, tuan-tuan. 70 kali ganda. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita perhatikan bahawa dalam satu riwayat daripada Ibn Abi Dunya yang berkata bahawa Sa'ad bin Akhram, satu hari aku berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Kami lalu di depan seorang tukang besi. Abdullah bin Mas'ud yang saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, walaupun fizikally sangat pendek, rendah, kata Imam Abdullah Al-Qahtani, kalau seorang duduk di sebelahnya pun dia lebih rendah daripada orang yang duduk itu. Tapi kerendahan fizikalnya tidak sekali-kali mereflekskan imannya yang sangat tinggi dan mulia itu. Abdullah bin Mas'ud setiap kali lalu di tempat pembuat besi, Abdullah bin Mas'ud akan menangis. Maka beliau berkata, ini api yang ada kat dunia, kalau kena seseorang kita pun melecur, dia tak boleh tidur malam. Bayangkan api di akhirat. Itu sebabnya Ahnaf bin Qais yang pernah saya ceritakan juga, seorang tabi'i yang terkemuka, mukhadram, yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah walaupun hidup pada zaman Rasulullah. Beliau tak kesempatan kerana kemiskinan, jarak yang jauh. Beliau hanya muncul di Madinah lepas kewafatan Abu Bakar. Ahnaf bin Qais ni, tuan-tuan, pernah masukkan jarinya ke dalam api, sambil api lilin, sambil api pelita, sambil berkata, wahai diri, rasakanlah kepanasan ini. Kalau engkau tak tahan dengan rasa yang ada ini, maka janganlah sekali-kali engkau mencabar Tuhan, kerana yang ada di akhirat itu 70 kali lebih panas daripada yang kau rasa sekarang. Ya, tuan-tuan, itu sebab kalau kita baca dalam hadis-hadis menunjukkan manusia di akhirat nanti akan dibesarkan kejadiannya macam Nabi Adam balik semula. Nabi Adamnya berapa tinggi, tuan-tuan? Berapa tinggi? Cuba jawab pada saya, berapa tinggi Nabi Adam AS? Ya, ini ada sahabat nak bagi buku hadiah, bagi kuis yang dapat jawab. Mana pula buku ni? Saya pun dah lupa meletak ni, tuan-tuan. Banyak sangat buku atas meja ni. Baik. Apa yang dapat jawab, nanti nak bagi hadiah buku ni. Zazan Travel nak bagi hadiah. Berapakah ketinggian Nabi Adam ketika diciptakan, tuan-tuan? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini buku karangan yang kita kasihi, Sahibul Fadilah, yang berhormat Datuk Seri Datuk Zulkifli Al-Bakri, tentang tasawuf. Buku ni antara buku yang rare, tuan-tuan, ya. Tak jumpa, susah nak jumpa. Ini karangan beliau di awal penulisan beliau sebelum menjadi orang penting. Hafizahullah. Apa ketinggian? Terima kasih Nur Malam Ahmad. Nanti Nur Malam yang paling cepat jawab Nur Malam Ahmad. Jadi Zazan Travel tolong tengok tracking dan tolong minta alamat, nanti kita nak hantar buku ni hadiah. 60 hasta. 60 hasta tu berapa meter? Bukan 30 hasta, 60 hasta. Situ Naziraan ni Abu Syakir. Nur Malam Ahmad dah jawab tadi. Maknanya 60 hasta tu berapa meter, tuan-tuan? Ni soalan kedua pula. Saya nak jawab. 60 hasta berapa? Itu mereka buat baju Nabi Adam. Bukan jumpa baju Nabi Adam, saya saja je buat sensasi. Buat baju Nabi Adam, letak kat Jeddah, jadikan tarikan tourism attraction. 60 hasta tu berapa? Autif Dina, berapa meter? Lebih kurang 30 meter. Tak ada orang jawab, saya jawab lah, tuan-tuan. Tunggu tuan-tuan tak jawab ni. 30 meter baik. Dr. Nur Azizah Cik Nawi, 30 meter, ya, 30 meter. Jadi di akhirat nanti manusia akan dibesarkan sebesar Nabi Adam itu, supaya setiap inci di badannya, semakin besar badannya, semakin siksaan itu terasa oleh badannya. Nasir Khalil, ya 60 hasta. Nanti saya bagi soalan lain, dah jawab tadi Wasari Ahmad. Ya, jadi 60 hasta itu 30 lebih kurang 30 meter. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam sepertiga daripada jarak 100 meter. Anak kita belum lagi lah 100 meter. 1/3, 30 meter lebih kurang. Macam itulah tinggi Nabi Adam. Dan manusia semua akan dikembalikan di akhirat setinggi 30 meter itu, supaya lebih besar badannya, lebih banyak siksaan, potensi untuk dia diseksa. Dengan setiap jengkal, setiap inci tubuhnya itu, dia akan menerima siksaan di sisi Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kemukjizatan yang ada dalam Quran ni, bila Allah sebutkan kepada kita, iaitu kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Mengikut kajian yang dikemukakan oleh saintis Islam, seperti dibincangkan oleh para saintis, disebut oleh Syekhuna Dr. Ratib Nabulisi, oleh Imam Mutawalli Sya'rawi, menceritakan bahawa sebenarnya kalau proses kebakaran berlaku pada seseorang, dia akan melecur. 1 layer, 2 layer. Layer apa dia sebut tadi? Epidermis dengan dermis. Dan kemudian
Yang berikutnya lagi tuan-tuan, bila sampai ke layer yang ketiga dan keempat dan sampai ke tulang, pada masa itu dia tidak dapat apa-apa, nerve-nya tidak akan kirim apa-apa signal lagi pada saraf tunjang dan dia sudah tidak rasa apa-apa lagi. Itu sebab bila Allah gunakan ayat ini, Allah sebut perkataan nadija, nuduj. Nuduj ini bukan ihtirak tau. Bahasa Arab antara terbakar dengan masak lain. Masak itu kalau kita pergi makan contohnya steak, kita pilih masakan macam-macam nama lah kan, saya pun tak ingat lah. Supaya setiap bahagian itu dapat dimasak dengan even, dengan elok, dengan cantik, dengan rata, dengan harmoni, supaya si berdebah, orang yang ingkar, si fasik, si mujrim, si musyrik, musyrik itu akan merasa azab itu ke seluruh badannya serata, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak gunakan perkataan terbakar kat sini. Allah guna perkataan masak. Masak. Dan kata Al-Imam Rashid Ridha dan tafsirnya Al-Manar, kalau kita lihat buah yang masak, contohnya kita tanam buah cempedak kat rumah atau buah nangka. Bila buah ini masak, kita dah bungkus elok, dia akan putus jatuh. Kerana penyaluran zat-zat ataupun air yang datang daripada akar sudah tidak manfaat lagi, kerana buah itu sudah cukup ripe untuk dimakan, sudah cukup masak. Maka itu juga dalam konteks tamsilan yang Allah kemukakan dalam ayat ini, kalau kita faham kata Syekh Imam Rashid Ridha dan tafsir Al-Manar itu, jadi kulit itu akan masak dan apabila dimasak dia akan bertukar jadi start balik semula. Jadi dia tidak akan gugur. Kalau buah, ibarat tadi buah tu gugur kerana sudah tidak dapat supply lagi apa-apa zat-zat yang datang daripada pokok, kerana sudah tepu dan sudah pun saturated dan dia sampai masa untuk dimakan. Tapi dalam konteks tubuh manusia tadi, dia masak, masa dia nak masak itu dia jadi balik semula. Masak, jadi balik semula, supaya berlaku pengulangan demi pengulangan penyiksaan di atas orang itu. Sebab kita baca di hujung surah Al-A'la, Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk neraka ini tidak mati dan tidak hidup. Itu sebab mereka minta kepada malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berkata kepada malaikat Malik yang menjadi ketua penjaga Zabaniyah di neraka Jahanam itu, wahai Malik, mintalah kepada Allah, habiskanlah kami, tamatkan riwayat kami kat sini, cukuplah seksa ini, sakit sangat ni. Maka malaikat Malik itu akan berkata, innakum makithun, kamu akan kekal begini, tak mati dan tak hidup. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Kerana kita belajar dalam hadis bahawa kematian akan dijelmakan menjadi seekor kambing yang gemuk dan melalui batasan di antara syurga dan neraka, lalu dia sembelih, dia menandakan sudah tiada kematian lagi, dan kehidupan itu akan dijelmakan menjadi kuda yang tegap berjalan di antara batasan syurga dan neraka, bagi menunjukkan bahawa kehidupan kekal sampai bila-bila, tidak akan berakhir lagi pada masa itu. Jadi tuan-tuan nampak tak maksud ayat Allah yang indah ini? 1400 tahun yang lalu Allah telah menurunkan ayat ini sebagai menunjukkan kepada manusia kemukjizatan yang ada pada Quran, aspeknya berkekalan sampai ke hari ini. Lagi dibaca, lagi menambah iman kita kepada Allah SWT. Baik, sebelum terlupa saya sampaikan pesan penaja. Mari kita minum Habatus Sauda Birka, yang telah pun dihasilkan Telaga Biru ini. Tuan-tuan, marilah kita mengamalkan satu produk kesihatan berasaskan sunnah yang Nabi SAW galakkan kita dan menyifatkannya sebagai rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bentuknya seperti ini. 2 biji pagi, 2 biji malam, macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah pun diproses dalam bentuk minyak dan diletak dalam kapsul seperti ini untuk mudah kita makan. Kerana kalau nak minum minyak Habatus Sauda ni kadang-kadang tak semua orang mampu. Maka kami telah jadikan dalam konteks begini. Senang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama gunakan dan berilah kepada ibu ayah kita. Bagi siapa yang beli dalam promosi yang kami adakan sekarang, 3 botol dapat hadiah 1. Beli 3 macam ni, kami hantar 4. Beli 3 dapat 1. Jadi 4 lah. Bukan 3 dapat 4 nanti lain pula bunyi. Beli 3 dapat 3, hadiah 1, jadi 4. Dan tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku bertajuk Satu-satu Nama Nabi kita SAW, karangan guru saya, abang saya, sahabat saya, Ustaz Ahmad Anwar Fadil, yang juga merupakan pengarang buku bestseller Kenali Rasul Kita Muhammad SAW. Mengenali Nabi berarti mengkaji sirah Nabi. Para sahabat membaca sirah Nabi ini sebagaimana mereka membaca Al-Quran, menyampaikannya kepada anak-anak. Nama-nama Nabi yang ada dalam Al-Quran.
Sebahagian nama-nama ni nama-nama Allah. Allah pinjamkan untuk baginda bagi menunjukkan kemuliaan kedudukan baginda SAW. Jadi tuan-tuan, dapatkan habatus sauda dalam bentuk minyak seperti ini, birkah. Birkah, nama produk ini habatus sauda birkah. Nampak birkah ni datang perkataan barakah untuk tuan-tuan memiliki dan hadiah kepada ibu ayah kita. Dan bagi tuan-tuan yang berniaga pun, alhamdulillah Zazan Travel menyediakan package yang menarik dengan harga yang terbaik, dan tuan-tuan boleh belajar berniaga lah musim PKP ni. Mungkin yang tidak ada pekerjaan, isteri yang nak membantu suami yang dihimpit masalah keuangan, kami di Zazan Travel menawarkan satu peluang perniagaan berasaskan birkah habatus sauda pada harga yang terbaik. Boleh hubungi Zazan Travel di bahagian bawah ni tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Faiz dan timnya untuk tuan-tuan bekerjasama dengan kami, alhamdulillah. Jadi kembali kepada ayat ni tadi, Allah menggambarkan bahawa kulit itu masak tuan-tuan. Jadi masak keseluruhannya, sebelum ia masak seperti kata Syekh Rashid Ridha tadi, Allah tukarkan jadi kulit yang asal. Masak sekali, tukar yang asal. Sebelum ia gugur yang umpama buah tadi, dia bertukar jadi muda balik semula dalam konteks kulit itu, untuk perasaan penyiksaan itu berlaku berterusan tanpa henti. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata setengah para ulama, dikemukakan contohnya dalam riwayat dikemukakan oleh Imam Muhammad Zuhaili di sini, antara kata para sahabat ditukar sebanyak 70 kali, ada mengatakan 7,000 kali, ada mengatakan 7 kali ditukar, bertukar dalam masa yang singkat. Begitu banyak sekali proses itu bagi merujuk kepada penyiksaan yang berlaku kepada orang ini kerana tidak pernah berakhir. Itu maksud yang dikehendaki oleh mereka. Jadi ini ada sebahagian ulama yang memahami dalam bentuk majazi, iaitu terus menerus tanpa henti. Maksudnya setiap kali mereka menduga habis ni, okey ni, dah over ni, tapi tidak, dia berlaku balik semula. Kalau seorang itu di dunia mengadu domba, maka di akhirat akan dibaling kepalanya bertalu-talu tanpa henti oleh malaikat. Penzina sebagai contohnya, berusaha untuk menaiki satu tempayan yang di atasnya kecil, di bawahnya besar, berkumpul orang lelaki dan perempuan di situ, naik ditampar oleh malaikat di bahagian atas bahagiannya. Jatuh mereka ke dalam itu tuan-tuan. Jadi itulah keadaan yang tidak berhenti-henti penyiksaan yang berlaku kepada mereka yang melakukan perkara-perkara maksiat dan ingkar pada seruan Allah SWT. Jadi memahami penggal ayat ini dengan lebih mendalam dari sudut hakikinya lebih baik dan tepat. Bukan sahaja banyak riwayat yang bawa pengertian seperti itu, seperti kata sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal bahawa kulit itu akan diganti setiap saat 100 kali. 100 kali pertukaran itu berlaku dalam sesaat tuan-tuan. Ucapan ini disebut pula oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan makna yang sama, bahawa beliau berkata, aku dengar Nabi bersabda demikian, 100 kali dalam satu saat pertukaran kulit itu untuk penyiksaan yang berkekalan. Bukan saja kerana itu, tapi juga kerana pengertian hakiki yang dimaksudkan dalam sudut ilmiah yang buktikan bahawa yang saya jelaskan tadi tuan-tuan, rupanya saraf yang berada pada lapisan kulit merupakan saraf yang paling sensitif sekali terhadap pengaruh panas dan juga dingin. Atau dalam kata yang lain, kulit adalah satu alat perasa yang paling sensitif, yang paling peka. Jadi dengan penemuan kajian dikemukakan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, pakar Quran dan juga sains dari Yaman ni tuan-tuan, beliau ni merupakan seorang saintis, seorang farmasis. Kata beliau, dengan penemuan ini, ayat ini merupakan satu bukti dari sudut kemujizatan Al-Quran yang sangat ilmiah. Padahal ia diinformasikan oleh Allah SWT 1400 tahun lalu ketika orang Arab belum memahami. Bahkan penemuan tentang kehebatan sensitiviti ada pada kulit yang Allah jadikan ini baru saja ditemui dalam kurun ke-20. Mungkin dalam 20-30 tahun kebelakangan ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi takkanlah seorang manusia yang ummi macam Nabi kita SAW ketika turunnya Al-Quran 1400 tahun lalu membawa satu penemuan kajian seperti itu yang dikemukakan kepada orang Arab yang tak reti apa-apa pada zaman itu, bahkan bangsa keliling ni pun tak faham apa-apa. Takkanlah Quran itu datang daripada Muhammad SAW untuk menceritakan satu kajian yang pada hari ini terbukti kebenarannya. Itu sebab Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka di masa ke semasa sehingga menjelmakan kebenaran itu, sehingga mereka tidak boleh berkata apa-apa melainkan meyakini bahawa Quran itu kebenaran. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kita lihat dalam konteks bahasa Arab pula bila Allah menyatakan perkataan liyadhuqul azab. Perkataan bahasa Arab di sini tadhawuq. Zauq berarti merasa. Contohlah macam bulan puasa, isteri kita masak, takut kalau manis sangat, masin sangat, dia rasa sikit kat lidah, bukan telan rasa, kemudian komo-komo buang, tak telan.
itu makruh hukumnya. Kadang-kadang suami yang jenis hamsing, suami yang jenis kaki makan, suami yang banyak komplain, maka isteri kena buat begitulah untuk pasti menepati cita rasa orang yang fasih itu, tuan-tuan. Jangan jadi fasih sangatlah, tuan-tuan, jadilah orang yang lebih kurang. Nabi kita SAW kalau makan, satu riwayat sampai kepada kita, bila merasa masin yang amat sangat, Aisyah radhiyallahu anha, mungkin isteri yang merupakan seorang orang muda yang dikahwini oleh baginda SAW, maka kadang masaknya mungkinlah tidak mahir macam perempuan-perempuan yang lebih dewasa yang lain. Maka Nabi masa tidak enak, Nabi panggil Aisyah, Nabi makan sama-sama. Nabi tak komplain, kata masin. Aisyah makan, bawa masin, wahai Rasulullah. Barulah beliau faham, baru Rasulullah mengajaknya makan untuk menegurnya dengan penuh hikmah sekali. Allah, romantiknya rumah tangga Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, tuan-tuan yang mulia kat sekalian, sekarang ayat perkataan tazawuq. Perkataan tazawuq ini makna rasa. Jadi kenapa Allah gunakan perkataan tazawuq? Mana rasa sedikit. Bukan maksud rasa sikit kat sini, maksudnya liyadzuqul azab, mana semua anggota badan itu, setiap inci, setiap kawasan pada kulit merasa kesakitan, penyiksaan yang berlaku dibakarnya seseorang itu dalam neraka. Subhanallah, Masya Allah, ini bagi orang yang faham bahasa Arab. Itu sebabnya tuan-tuan kata para ulama, contohnya Imam Qurtubi yang menafikan dakwah golongan zindik. Zindik ni golongan yang sesat. Saya pernah bincangkan pagi Ahad yang lalu bagaimana orang yang belajar tasawuf tapi tak belajar fiqih, mereka itu boleh jadi zindik. Kan saya pernah cerita pada tuan, kata-kata ni dikembalikan kepada Imam Malik, walaupun para pengkaji mengatakan bukan Imam Malik, sebenarnya mengatakan mungkin Imam Dasuqi yang mengatakannya, seorang ulama dalam mazhab Maliki, wallahu alam, ya. Jadi yang pentingnya, orang zindik mengatakan bahawa ayat ini merujuk kepada penyiksaan yang melakukan kejahatan. Umpamanya orang itu mencuri, tangannya mencuri. Kalau dia melakukan perbuatan yang bersifat seksual, anggota auratnya yang bersalah, kenapa kulit yang dibakar? Tuan-tuan, kerana seperti yang telah dijelaskan tadi, kajian para ulama saintis yang membuktikan bahawa sebenarnya kulit merupakan anggota yang paling peka dan paling sensitif. Jadi dia yang paling sensitif kepada apa-apa pengaruh perubahan cuaca, rasa dan sebagainya. Jadi kita dapat perhatikan dari sudut struktur bahasa Arab bagi mereka yang mengkaji bahasa Arab. Kehebatan yang ada di sini Allah sebut, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tengok struktur bahasa Arab ni. Nadijat. Saya tak ada whiteboard. Nanti saya buat whiteboard belakang saya, tuan-tuan. Ada whiteboard untuk tunjuk pada tuan-tuan keindahan laras bahasa Arab. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit itu masak, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kami akan gantikan kulit itu dengan kulit yang baru untuk mereka merasai azab. Ini bahasa Arab ini, bahasa Arab. Liyadzuqu. Liyadzuqu ni mansub bi lam nasibah kat sini, masdariyah, masdariyah yang mahzuf dengan adanya lam kat sini. Jadi liyadzuqu, asalnya yadzuquna, tapi yadzuqu. Kalau Allah sebut kat sini, kami bakar kulit-kulit itu dan kami ganti, dan kami masakkan kulit itu sampai ia masak, bakar sampai masak, tukar kulit yang baru supaya kulit itu merasa sakit, bukan kulit itu merasa sakit. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini berlaku perubahan dhamir daripada dhamir ghaib yang merujuk kepada hiya, iaitu julud. Sekarang dhamir itu merujuk kepada dhamir ghaib yang ketiga, hum. Liyadzuqu, yakni al-kafirun. Liyadzuqal kafirun al-azab, supaya orang itu, orang yang melakukan maksiat, orang yang degil, yang ingkar itu merasai azab. Jadi Allah tak kata dalam ayat ini kami bakar kulit supaya kulit itu sakit. Tak. Allah sebut kami bakar kulit itu dan kami tukar kulit yang baru supaya mereka merasa sakit, mereka merasa azab itu. Nampak tak, tuan-tuan? Macam tak nampak je. Itulah sebelum belajar bahasa Arab tak nak belajar bahasa Arab. Siapa suruh belajar bahasa Arab? Jadi kita faham ayat konteks ayat Quran ni supaya boleh berlaku tadabbur. Ya, dalam kitab Al-Itqan mengatakan bahawa bahasa Arab ini, kenapa Nabi tak tafsirkan Quran? Ada tak tafsir Quran? Nabi tafsirkan ada tak? Ada, tak banyak. Kenapa tuan ni? Kenapa? Kerana Quran ni, ayat Quran ni turun dengan 4 laras. Laras yang pertama adalah laras yang semua orang faham. Laras yang kedua hanya difahami oleh ulama sahaja. Laras yang ketiga hanya difahami oleh orang-orang Arab sahaja yang faham bahasa itu. Bukan Arab yang ada sekarang, Arab dulu. Arab ketika Quran diturunkan. Yang keempat
Ini ayat mutasyabihat la ya'lamuha illallah. Ayat yang mutasyabihat yang kita tidak tahu, kita boleh tafsirkan tapi tak ada rujukan, kita takwil kat situ namanya. Maknanya kita mentakwilkan. Jadi Nabi tak tafsirkan Quran, betul, Nabi tafsir hanya beberapa ayat saja. Kerana sebenarnya Quran turun dengan bahasa yang paling mudah semua orang faham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita teman saya pun faham tuan. Katakan Allah itu esa, Allah tempat pergantungan. Cukup, orang faham. Kebanyakan ayat Quran mudah difahami. Tapi ada ayat yang perlu kepada ulama untuk menguraikannya. Kerana dengan bacaan, dengan penyelidikan. Ada bacaan, ada ayat yang hanya difahami oleh orang Arab, yang mana mereka betul-betul bahasa itu kita pun tak kerti, begitu ia digunakan. Dan yang terakhir sekali, memang kita pun tak tahu maksud dia, kita boleh mentakwil, tapi kita kembalikan yang asasnya kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dapat kita belajar yang indah ini, nampaknya jam dah dekat pukul 10. Tak sempatlah saya nak masuk ayat yang berikutnya tuan-tuan. Jadi jangan marah kita mengkaji, mentadabbur, mudah-mudahan dengannya mendatangkan iman, membuahkan iman kerana dalam umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang ada yang sangat singkat ini, mudah-mudahan dapat kita isi untuk menyuburkan iman. Walaupun kita baca sedikit kita faham, lebih baik pada kita baca banyak kita tidak faham. Itu merupakan pandangan jumhur para ulama. Nanti kuliah yang berikutnya saya akan cerita pada tuan-tuan kenapa dalam ayat berkaitan orang masuk neraka ni Allah sebut saufa, kami akan, tapi ada delay kat situ, ada postpone, ada penangguhan. Tapi kalau orang beriman, walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan sin dengan saufa ni beza. Yang merujuk kepada mustaqbal, tapi satu mustaqbal karib, satu mustaqbal ba'id. Kenapa ya? Orang-orang kafir itu, kami akan humbat mereka masuk neraka, kami akan bakar mereka dalam neraka, dan bakaran itu bila kulit mereka masak, kami akan tukar kulit yang bagus supaya mereka merasa sakit. Tapi Allah gunakan kami akan masukkan mereka. Tapi orang beriman, kami akan juga, tapi akan yang dipercepatkan. Kalau ya kamu lagi masa, kenapa ditangguh-tangguhkan? Besok saya jawab tuan-tuan. Kenapa ditangguhkan? Kenapa orang beriman pula cepat? Begitu indah ayat Allah dalam dua ayat, rangkap ayat yang berjiran di sini, kesalingannya kita dapat lihat, tapi berlaku perbezaan, iaitu kemasukan orang masuk neraka dilambatkan, kemasukan orang masuk syurga dicepatkan. Kenapa tuan-tuan? Allahu Akbar, indah. Itu sebab kita dapat lihat antara doa Nabi kita SAW sebelum bagi salam setiap kali tahiyat akhir, Nabi akan berdoa dengan doa apa tuan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal. Kita dah ajar doa ni tuan, dari ijazah kepada tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan yang belum join Telegram sahabat Ustaz Zazan, segeralah buat demikian. Kan di situ banyak perkongsian nota, doa dan sebagainya oleh sahabat-sahabat yang rajin. Dan saya pun nak buat nak buat kuis peta minda. Siapa yang buat peta minda mind map yang paling cantik, saya nak bagi hadiah. Hadiah buku-buku, antaranya buku yang saya telah sebutkan tadi, buku tasawuf ni. Dan juga ada sahabat saya menghadiahkan buku untuk anak-anak kita, bagi doa-doa yang kita belajar ni. Kalau anak-anak kita dapat buat poster-poster yang nampak ke anak-anak, kan lagi bagus. Lagi kita nak kongsikan banyak-banyak tuan-tuan, supaya ramai dapat manfaat. Jadi Ustaz Syafiq Murad pernah masukkan dalam Telegram sahabat Ustaz Zan, nampaknya doa yang dipelajari tadi diingatkan balik semula, dihafal, diamalkan. Nabi menggalak kita untuk baca, ya Allah, selamatkan aku daripada azab neraka jahanam kerana ia kebenaran, selamatkan aku daripada azab kubur, selamatkan aku dari fitnah kehidupan dan kematian, dan selamatkan aku andai aku bertemu dengan Dajjal, selamatkan aku daripada ujian yang hebat itu. Jadi cukup setakat ini dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita berkongsi lagi pada malam esok ayat selanjutnya, dan kaitan kenapa kelambatan berlaku pada orang masuk neraka dan dipercepatkan proses masuk ke syurga. InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah malam esok. Dan cerita Uwais Qarni juga nampaknya tangguh lagi seorang esok. Janji tak bawa ni Ustaz, apa cerita? Allah, ni mungkin janji ke ni? tak ni mungkin janji. Ni masa masa mencemburui dan tak membenarkan. Terima kasih semua. Jadi tuan jangan lupa mari sama kita amalkan produk yang berasaskan Habatus Sauda ni, namanya Birka. Dan kami nak mengajak tuan-tuan untuk jadi stokis, untuk sama-sama menyampaikan kepada tak acilah kalau kita saja yang sihat. Marilah kita ajak orang kiri kita juga untuk sihat dengan program berniaga dari rumah, dan menggalakkan tuan-tuan untuk jadi stokis kami.
dan menggalakkan orang keliling kita untuk menggunakan habatus sauda ni. Saya tunjukkan sekali Kalau anak-anak kita yang kecil contohnya demam, batuk, sesama, kita boleh buka yang ni habatus sauda ni, kita buka, kita belah dia dan keluarkan minyak dia, sapukan pada puting susu sebagai contohnya, untuk anak kita supaya dia dapat rasa habatus sauda yang penuh dengan keberkatan yang Nabi janjikan padanya, ada kesihatan dan penawar pada semua penyakit dan kematian. Saya makan lagi banyak, ustaz makan dia, bagus makan banyak. Bismillah. Saya kunyah pula tuan-tuan. Bismillah. Dan soalan tuan-tuan semalam kepada saya, apakah benar Nabi Sulaiman itu mempunyai isteri sampai 1000 orang? Saya ada refer dalam beberapa kajian yang datang daripada Bible. Tuan-tuan boleh baca, saya hantar di Telegram sahabat Ustaz Zazan dan juga di WhatsApp group sahabat Ustaz Zazan. Tapi WhatsApp group sahabat Ustaz Zazan ni tak boleh nampung lagi, nampaknya dah penuh. Tapi Telegram masih akan buka supaya tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan baca, tuan-tuan rumuskan, tuan-tuan update dan lihat video yang disampaikan oleh Syekhuna Dr. Zaki Naik, seorang pengkaji comparative religion yang sangat penting untuk kita baca pada hari-hari fitnah terhadap umat Islam seperti sekarang. Terima kasih tuan-tuan. Kita akhiri dengan doa malam ni. Moga-moga malaikat bersama kita dalam kuliah ini membawanya kepada Allah SWT agar kita dimakbulkan, ditunaikan hajat-hajat setiap kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kami, bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sekalian orang baik pada kami yang langkah banyak jasa mereka kepada kami, tak mampu kami nak membalasnya. Hanya doa kami titipkan untuk kebaikan, keberkatan, keafiatan mereka dunia dan juga akhirat. Wahai Tuhan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami dalam hidup ini sentiasa dekat denganmu, sentiasa mesra denganmu, sentiasa cinta dan rindu kepadamu. Wahai Tuhan, bantulah kami untuk menyatimu, bersyukur padamu, baiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Selamatkan kami daripada gangguan dan juga fitnah yang dibawa oleh Masih Dajjal. Rabbana la tada'na fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa sallamta wa la aiban illa satarta wa la mazluman illa nasarta wa la zaliman illa akhasta biyadi wa la azaban illa zawajta wa la aqiman illa anjabtala wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yasaltaha ya rabbal alamin. Wahai Tuhan yang makasih, yang memiliki nama-nama yang sangat mulia, urusanmu terletak antara kaf dan juga nun. Jangan ada seorang pun di kalangan yang hadir dalam kuliah ini yang memiliki aib yang kau tutupkan, yang jahil yang kau beri ilmu kepadanya, yang dizalimi yang kau selamatkan dia daripada kezaliman orang, yang menzalimi orang kau beri hidayah kepadanya, tidak menzalimi mereka lagi, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang akan musafir yang kau selamat pergi dan baliknya. Jangan ada seorang memiliki aib yang kau tutup baginya. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki pasangan yang kau kurniakan untuknya sama suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia dan juga akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak melainkan kuri kepadanya anak-anak yang salih yang salihah yang akan bahagia dunia dan akhiratnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum tuan-tuan. Terima kasih kerana tuan-tuan. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kita. Sekian dari saya. Terima kasih Nuzul Idrus, Zarina Ahmad. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir. Liz Kaiman, Hajar Rugaya, terima kasih semua. Kenal saya dan tuan-tuan. Ya, dan bagi yang belum masuki Telegram sahabat Ustaz Azan, dijemput untuk masuk dan beritahu kepada teman-teman kita, dan kita boleh berkongsi apa sahaja di situ asal yang beri kebaikan kepada umat, mengapa tidak. Sekian dari saya tuan-tuan ya. Jumpa lagi malam esok atas penjelasan tentang kisah Uwais Al-Qarni, dan begitu juga kenapa orang masuk syurga dicepatkan, orang masuk neraka dilambatkan, sedangkan patut-patut dah selesai hukuman masuk je lah, bertangguh-tangguh pula. Saya akan huraikan dalam konteks penggunaan ayat Quran mengapa begitu maksudnya. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.